Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Khususan muallifi hadzal kitab Sayyid Ahmad Umar Asy-Syatiri rahimahullahu taala wa masyayikhina ajma'in wa walidina al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan masa yang ada ni dapat kita sambung lagi pengajian kitab kita, kitab Nailur Raja syarah kepada matan Safinatul Najah. Kita dah masuk pada kitab Taharah kan? Betul tak? Ibah mana Ibah? Senyap ini. Ada tak? Ada. Tengah doa apa tu? Makan Ada. ke? Ha? Tengah makan ke tu? Dengar ke tak? Ya. Ha? Ada. Ya. Okey. Tak apa. Betul tak bab taharah? Wah, buat taruh. Okey. Allah, ya Allah. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu rahimahullahu taala Kitabut Taharah. Okey, baik. Pembahagian tajuk ni dibuat bukan oleh pengarang asal kitab Safinatul Najah, tetapi dibuat oleh pensyarah lah, syurah kan, oleh syarih ataupun orang yang mensyarahkan, mana ulama yang mensyarahkan. Kalau kitab Nailur Raja ni pensyarah dia Sayyid Ahmad bin Umar Asy-Syatiri. Habib Ahmad Syatiri, dia letak dekat situ dia punya pembahagian lah. Kalau ikut kitab asal dia faslun sahaja. Faslun. Tapi dia tak sebut pun faslun apa. Jadi dia punya tajuk tu pada matan tu. Seperti mana kalau kita buka kitab hadis Imam Bukhari Muslim pun macam tu juga. Ada sebahagiannya dia letak tajuk, ada sebahagian dia letak faslun sahaja. Jadi kita akan tahu tajuk dia tu dia pada hadis yang disebut pada bawah tu lah. Ataupun mungkin juga dia ada kaitan dengan tajuk sebelum tu. Baik. Yang ni dia letak Kitabut Taharah. Ini satu kitab ataupun satu bab besar. Kitab ni ialah himpunan fasal-fasal. Itu dipanggil kitab. Pada bahasa lughah dia macam tu. Kitab ni ialah himpunan fasal-fasal. Yang mana pada fasal tu ada masalah-masalah. Masail. Apabila dikumpulkan masalah-masalah ni dia panggil fasal. Kalau fasal-fasal ni dihimpunkan dia jadi kitab. Itu pada bahasa lah, pada lughah asal. Ya. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala alamatul bulughi salasun tamamu 15 sanatan fi dzakari wal unsa wal ihtilamu fi dzakari wal unsa li 9 sinina wal haidu fil unsa li 9 sinina. Okey, baik. Apa yang dimaksudkan dengan taharah? Taharah ni kalau dari sudut bahasa dia, taharah ni ialah zakatun, iaitu suci, bersih.
Itu kalau dari sudut bahasa. Kalau dari sudut istilah, kita ambil istilah yang dibagi oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi dekat dalam kitab dia, kalau tak silap, Rawdatul Talibin. Rawdatul Talibin, kitab Rawdah tu, dia bagi ta'rif at-taharah ni ialah raf'ul hadasi wa izalatun najasi. Raf'ul hadas wa izalatun najas. Raf'ul hadas ni makna dia mengangkat hadas. Mengangkat hadas. Raf'ul hadas. Hadas ni ialah perkara yang terjadi kepada seseorang itu apabila dia tidak berwudu ataupun apabila dia keluar salah satu perkara yang menyebabkan mandi wajib. Dia panggil hadas besar lah. Itu dia panggil hadas. Keadaan yang dialami oleh seseorang tu. Itu panggil hadas. Senang dia, keadaan tidak bersih. Dia panggil itu. Keadaan tidak suci. Kalau hadas kecil ni, keadaan yang tidak suci tapi masalah dia kecil. Yang mana dibersihkan, disucikan, diangkat hadas tu tadi dengan cara berwuduk. Adapun kalau hadas besar, diangkat, dihilangkan dengan cara mandi wajib. Itu dia panggil hadas kecil, hadas besar. Nanti Azikri jangan macam. Habis tengah aja. Duduk. Okey, baik. Kemudian wa izalatun najas. Izalatun najas ni ialah menghilangkan najis. Nanti kita masuklah tajuk dia, najis tu ada berapa pembahagian, macam mana cara menghilangkan dia. Cuma najis ni pada sudut bahasa mudah dia ialah benda kotor yang menyebabkan tidak sahnya sesuatu ibadah jika ada perkara tu. Itu dipanggil najis. Jika ada benda tu tadi, maka tidak sah ibadah. Tapi pun dilihat najis ni jika ada pada salah satu pada 3 tempat. Iaitu pada badan, pakaian ataupun tempat solat. Itu saja yang perlu kita bersihkan. Tempat tu lah 3 tu. Adapun selain daripada tempat tu, hukum dia ialah sunat. Bukan wajib, hukum dia sunat. Sebagai contoh, kalaulah najis tu tadi kena pada kasut. Yang mana kasut tu bukan kita bawa solat pun. Tapi kita sunat membersihkan najis tu tadi kerana takut-takut, bimbang-bimbang najis tu daripada kasut tu tadi boleh berpindah kepada kita punya hujung kain ataupun hujung seluar. Maka menyebabkan kalau kata terkena pada kain ataupun seluar kita tadi, kita tak sah salat kalau kita bawa. Maka daripada awal kita bersih. Begitu juga barang-barang yang lain. Yang wajibnya sebenarnya ialah pada 3. Badan, pakaian dan juga tempat solat. Pakaian ni ialah yang kita bawa dalam solat tu. Itu maksud dia. Adapun pakaian kita yang lain-lain tu tidaklah diwajibkan membersihkan najis tu tadi, melainkan kalau nak dibawa dalam solat. Siapa yang sebut benda ni? Iaitu Imam Ghazali. Ada dalam kitab dia Al-Wajiz kalau tak silap. Dia ada persoalan yang ditanya oleh anak murid kepada dia. Wahai Tuan Guru, bila kita nak bersihkan, bila kita nak hilangkan najis ni? Maka yang wajib dia kita nak membersihkan najis ni apabila kita nak menunaikan ibadah yang memerlukan kepada bersih daripada najis. Sebab ada ibadah tak perlu membersih pada najis. Contohnya kalau kita puasa tak wajib, tak syarat kena hilangkan najis dulu baru sah puasa. Dia ada ibadah-ibadah yang mewajibkan kena bersih daripada najis, suci daripada najis. Maka pada ketika tu bila kita nak buat ibadah tu, contohnya solat. Bila kita nak buat, maka wajiblah najis tu dihilangkan. Sebelum tu tak wajib lagi. Sebelum tu tak wajib lagi. Hukum dia sama ada harus ataupun sunat. Tapi bila kita nak buat ibadah, maka pada ketika tu wajib kita kena bersihkan. Tapi kalau bersih awal tak salah. Sunat hukum dia. Begitu. Nanti koklah ada orang tanya, bila masa kita nak bersihkan najis ni? Kita nak bersihkan diri ke, badan ke, pakaian ke ataupun tempat solat daripada najis. Maka jawapannya ialah sebelum menunaikan sesuatu ibadah yang memerlukan ataupun mensyaratkan kena bersih daripada najis. Contohnya solat. Solat dia mensyaratkan bersih daripada najis. Maka sebelum daripada solat, maka wajib kena bersihkan.
Lepas tu ada perbahasan dalam kitab-kitab lama lah, kitab Jawi masa nak belajar dulu. Tuan Guru, kalau tak silap, kitab tu masa bahas kitab ni lah, Nailul Rajak ni. Tapi yang dalam Jawi lah. Sebab tu Guru Melayu kan. Jadi dia syarah, dia bagi tahu begini. Dia berdasarkan daripada pendapat Imam Ghazali tadi lah. Maknanya ijtihad Imam Ghazali tu. Ijtihad Imam Ghazali tu kena guna pakai kat tu. Sebabnya Imam Ghazali ni ashabul wujuh. Ashabul wujuh. Baik. Maka ada wajahnya juga, ada dia punya hujah dia lah, ada dalil dia. Wajah qaul Imam Ghazali ni memang kena guna pakai juga dalam bab masalah ni. Iaitu jika seseorang tu dia buang air, katalah terkencing. Adakah setelah daripada dia buang air itu direct dia kena istinja, ataupun bila sebenarnya yang wajib dia kena istinja? Maka jawapannya ialah sebelum dia solat. Sebelum dia solat tu wajib dia istinja. Tapi kalau kata lepas dia buang air itu dia tak solat lagi, ataupun dia tak buat lagi benda-benda ibadah yang mensyaratkan suci daripada najis, maka selepas daripada dia buang air itu tak wajib lagi dia beristinja. Tak wajib lagi dia istinja. Contoh lepas daripada tu dia nak pegang Quran, maka wajiblah dia kena istinja, sebab nak pegang Quran kena bersih daripada najis. Begitu juga Allah nak solat, tawaf ke, begitu. Maka dia syaratlah. Tapi kalau kata ibadah tu tak mensyaratkan kena bersih daripada najis ataupun kena angkat hadas ni, maka pada ketika tu tak wajiblah mengangkat hadas dan tidak wajib juga untuk menghilangkan najis. Maknanya kita tak wajib untuk taharah tu tadi. Tapi kalau dia buat juga, sunat hukum dia. Kerana menjaga kebersihan tu sebahagian daripada iman. Baik. Kemudian kita masuk pada fasal. Fasal pada kali ini cerita berkenaan dengan tanda-tanda baligh. Maka tanda baligh tu Syekh kata kat sini ada 3. Pertamanya, tamamu 15 sanatin fi dzakari wal unsa. Sempurnanya 15 tahun mengikut tahun hijrah ni, baik pada laki-laki ataupun perempuan. Mana pada kanak-kanak laki ataupun pada kanak-kanak perempuan, pada budak laki atau budak perempuan. Wal ihtilam, yang kedua wal ihtilamu fi zakari wal unsa li tis'i sinin. Dan mimpi, yang maksud mimpi kat sini ialah mimpi yang keluar air mani. Dan pada mimpi itu tadi dia melihatlah pengalaman mimpi itulah, dipanggil mimpi basah dengan bahasa Melayu kita. Maka dan perkara mimpi ni tadi berlaku baik pada laki-laki ataupun pada perempuan. Baik pada lelaki ataupun perempuan. Bermula umur 9 tahun hijrah. Kalau kata berlaku mimpi itu sebelum daripada tu dan keluar juga walaupun pada sifat air mani, maka tidaklah dikira sebagai baligh lagi. Belum baligh lagi. Sebabnya belum cukup 9 tahun. Okay. Kemudian yang ketiga, wal haidu. Ini haid. Ini pun kita dah syarah, dah khatam dah pun daurah kita sebelum ni. Pada orang perempuan ataupun fil unsa, pada budak perempuan semata-mata. Mana pada perempuan sajalah. Litis'i sinin. Pada umur 9 tahun. 9 tahun mengikut tahun hijrah. Baik. Jangan tanya pula lah sajak tu ada haid tak ada haid. Tu kena tanya kat dia lah, dia ada rahim tak ada rahim. Ibah. Baik. Faslun. Ini satu pasal. Kita tengok pada syarah. Wal alamatu. Alamat tu apa dia? Jam'u alamah. Jamak kepada alamah, iaitu tanda. Tanda-tanda ialah berkata jamak plural pada alamah, iaitu tanda. Wal alamatu ma yalzamu min wujudihil wujud wa la yalzamu min adamihil adam. Apa maksud alamah tu? Alamah ni ia maksud dia sama macam sabab. Apa yang ada dia maka ada hukum, dan jika dia tidak ada maka tidak ada hukum. Ma la yalzamu min adamihil adam. Minta maaf.
bukannya sebab. Alamah ni ialah syarat. Tukar. Betul kembali. Alamah ni ialah syarat. Ma yalzamu min wujudihil wujud. Apa yang apabila ada dia, maka ada hukum. Tapi tak semestinya lagi kalau dia tak ada hukum. Ma la yalzamu min adamihi. Perkara yang tidak lazim dengan ketiadaannya ia, maka tiada hukum. Sebagai contoh kal-ihtilam, seperti mimpi. Kita tengok pada contohlah, senang nampak. Fa innahu alamatun lil bulughi. Sesungguhnya mimpi basah ni tadi ialah tanda bagi baligh. Jadi ada mimpi ni tadi adalah baligh. Yalzamu min wujudihi wujudil bulugh. Lazim apabila lazim ni makna dia mesti. Bila adanya dia adalah baligh. Wala yalzamu min adamihi adamil bulugh. Tetapi tidak lazim kalau dia tak ada, takkan jadinya baligh. Boleh jadi tak mimpi pun, tapi ada lagi tanda lain yang menjadikan orang budak-budak tu baligh. Iz dekat sini dia panggil apa? Istidrak ataupun istisna, boleh lah. Qad yahsulu bi ghairihi. Qad di situ dia bagi makna bukan telah, tapi qad tu kadang-kadang. Sebab apa? Qad ni memanglah dia tanda kepada madhi. Tanda kepada madhi, dan alamatul ma'ani. Ini bab nahwu dah pula ni, ataupun siapa yang ni lebih tahu tu. Huruf ataupun boleh jadi dia huruf lah. Huruf menunjukkan kepada benda tu madhiyah. Al-umuru sabiqah, makna dia menunjukkan sebelum qad. Tapi bila dia qad tu selepas tu datang fi'il mudhari' yahsulu, maka dia menghasilkan makna apa? Kadang-kadang. Kadang-kadang. Mana dia memberi faedah kadang-kadang. Ini ahyanan. Iz dekat situ, iz istidrakiyah. Makna dia pengecualian daripada sebelum. Iaitu tidak lazim kalaulah tak mimpi. Maksud dia kalau tak mimpi, tak semestinya budak tu tak baligh. Boleh jadi dia baligh dengan tanda yang lain. Kal haidhi, contoh dia boleh jadi keluar haid. Gitu. Tapi kalau mimpi basah, confirm dia jadi baligh. Tapi kalau kata tak mimpi, tak semesti lagi dia tak baligh. Boleh jadi dia baligh dengan tanda yang lain. Ataupun kal haidhi atau wa tamamil 15 sanah. Waw di situ, waw tu maksud dia waw tafri' dia panggil di situ. Dia beza, boleh jadi dia jadi haid atau dia dengan makna atau. Waw kat situ bukan dengan makna dan, tapi dengan makna atau. Tamamil 15 sanah, boleh jadi 15 hari. 15 tahun. Cukup 15 tahun. Wal bulughu huwal wusulu ilal haddi takallufi. Dan baligh itu ialah sampainya masa kepada had ataupun kepada takat sempadan takalluf. Bukan takalluf, taklif. Haddit taklif. Okey, haddit taklif. Kallafa kan, mukallafin. Okey, taklif iaitu had pertanggungjawaban, iaitu data jadi mukallaf lah. Had kena mukallaf, jadi mukallaf, itu panggil baligh. Baligh ni makna dia sampai kepada tahap dia tu wajib kena tanggung dengan tanggungjawab syariat. Baik. Al-makna annal alamat dallah kullu wahidatin minha ala bulughil insani hadd taklif. Ai bi syarti aqli salasan. Ai bi syartil aqli salasun. Okey, baik. Tu dia punya anna alamatid dallati tu.
Isim anna tu alamatid dallah. Tu isim. Mana dia punya khabar? Khabar dia salasun. Tengah-tengah tu tadi, tengah-tengah tu dia panggil mausul. Okey. Tak payahlah Iraq tu pening ni. Nama dia tak berlatih sebenarnya. Kalau ada salah tolong betulkan. Antum alim lagi buat tu. Mungkin ada dalam kalangan ni yang kuliah lughah kan lagi alim buat tu. Buat Iraq ni. Adapun makna yang dia nak disebut kat sini, tanda-tanda baligh itu yang menunjukkan kullu wahidatin minha, iaitu setiap daripada satu. Kullu tu. Dia dengan mana mausul tu betul dah tu. Okey, tak apalah. Yang menunjukkan ke atas baligh itu, balighnya seseorang insan, iaitu sampainya kepada had dia tu jadi mukallaf. Tapi ada syarat lagi. Syarat dia dengan berakal lah. Maka tanda dia ada 3. Syekh nak kata situ pun 3. Baik. Tamamu 15. Baik. Syarat jadi mukallaf ni ada berapa? Sebenarnya ada 4. Cuma Syekh masuk dekat sini 2 je. Iaitu baligh, kemudian berakal. Dia ada lagi. Sampai seruan dakwah, sempurna panca indera, dia ada 4. Baru dia jadi mukallaf. Tapi kat sini Syekh letak 2 lah. Kenapa 2? Kerana baligh ini cukup umur dan juga berakal tu, itu syarat yang asas. Syarat yang paling utama. Tamamu, ini pertama dia. Apa dia yang 3 tu tadi? Tanda baligh tu ada 3. Pertama dia apa? Tamamu 15 sanatan fi dzakari wal unsa. Itu sempurnanya 15 tahun baik bagi laki-laki ataupun perempuan. Al-makna, apa makna dia? Annal ula min alamatil bulughi. Adapun yang pertama, ini perkara nombor 1 lah. Daripada tanda-tanda baligh itu, an yamdiya ala sabi awis sabiyati min ba'din fisali jami'i badanihi 15 sanatan qamariyatan tahdidiyatan. Dia buat pula syarat kat situ. Dia buat sifat. Ada sifat dekat situ. Na'at man'ud kat situ kan, dia buat situ sebagai syarat. Dia membawa makna syarat lah. Iaitu telah berlalunya bagi seorang budak laki-laki ataupun budak perempuan setelah daripada keluarnya infisal ni, makna beranak. Sempurnanya beranak, keluar seluruh badan dia ni tadi, makna selepas daripada dia beranak lah. Bermula daripada dia beranak tu, sempurnanya 15 tahun mengikut tahun Qamariyah, makna tahun hijrah. Tahdidiyah, tepat-tepat. Tahdidiyah. Syarat dia tahdidiyah. Lain pada haid. Kalau haid takribian, yang ni tahdidiyatan. Dia mesti kena tepat-tepat, cukup-cukup. Mana birthday dia mengikut tahun hijrah. Jadi mana-mana yang belum tahu lagi tarikh lahir mengikut tahun hijrah tu pergi cari. Tapi rasa semua dah balik dah pun. Tapi tak apalah, untuk kita nak tahu birthday kita pada tahun hijrah. Tahun bila kita lahir, bulan berapa hari bulan. Itu kita kena tahu tu. Ataupun dalam keluarga kita. Semua tu kita kena ambil tahu. Supaya apa? Supaya nak menentukan. Sebab pada bab ibadah kita kira pada tahun hijrah. Tapi pada bab musim dan sebagainya ataupun pentadbiran dan sebagainya itu kita ambil pada tahun Masihi. Okey. Mana dekat sini dia nak kata apa? Syekh nak kata apa? Sesungguhnya tanda baligh tu yang pertama ialah sempurna 15 tahun mengikut tahun hijrah. Mana tepat-tepat ngam-ngam 15 tahun. Tapi boleh tambah lagi di bawah tu. Kalau buka dalam syarah yang lebih besar lagi, atau mungkin kitab Minhajul Talibin ke dan sebagainya, Mughni Muhtaj ke, Baitul Muhtaj sebagainya, dia ada syarah lagi. Iaitu bisyarutin, dengan syarat
alla yahsul ataupun apa ni? Dia panggil apa? Istilah dia tu. Kalau dalam bahasa Melayu dia, dengan syarat tidak berlakunya mimpi, maknanya ihtilam ataupun haid sebelum daripada sempurna 15 tahun. La yahsulal ihtilam walal haid qabla tamami 15 sanatan qamariyatan tahdidiyatan. Itu iaitu dengan syarat sebelum daripada 15 tahun ni tadi tidak pernah berlaku mimpi ataupun tidak pernah berlakunya haid. Sekiranya telah berlaku mimpi ataupun berlaku haid walaupun belum 15 tahun, maka dikira budak tu tadi sudah baligh. Baligh dengan apa? Bukan baligh dengan umur 15 tahun ni, tetapi baligh dengan tanda tu tadi, iaitu keluarnya haid ataupun mimpi basah. Boleh faham tak tu? Syarat dia nak kata 15 tahun Qamariyah ni dia jadi tanda haid bagi dia, budak tu haid dia dengan umur. Apa syarat dia? Sebelum daripada cukup 15 tahun tadi tak pernah berlaku mimpi, tak pernah berlaku keluar darah haid. Maka bila sepanjang umur daripada umur 9 tahun sampai umur 14 tahun tak pernah berlaku. Tak pernah pun mimpi, tak pernah pun keluar darah haid. Umur 15 tahun walaupun tak pernah mimpi, walaupun tak pernah lagi keluar darah haid, tetap dikira sebagai telah baligh. Baligh dengan umur dipanggil. Boleh faham Okay, tengok nombor 2 pula. Wal ihtilamu fi zakari wal unsa li tis'i sinin. Dan mimpi, basahlah mimpi keluar air mani tu. Fi zakari, baik pada laki-laki ataupun baik pada perempuan. Li tis'i sinin, bermula daripada umur 9 tahun. Kita tengok. Wal ihtilamu ma'khuzun minal hulmi bi dhammil ha'i was sukunil lami. Okay, bukan hilmi hulmi. Apa dia? Iaitu wa huwa ma yarahu an-naimu fi naumihi, iaitu apa yang dilihat oleh seorang yang tidur tu pada dalam tidur. Maknanya mimpilah, mimpi. Wal muradu huna amrun khassah wa huwal imna. Syekh sebut situ imna, iaitu keadaan khas, iaitu mimpi yang berserta dengan keluarnya air mani. Ada yang tanya, Ustaz, mimpi je tak keluar air mani, jadi baligh tak? Tak jadi lagi. Tak jadi. Wajib mandi tak? Tak wajib. Kalau orang tanyalah, manalah tahu kan. Buat masa anda belajar dulu, ada Syekh terang. Ustaz Firdaus dulu dia ada terang buat ni. Dengan Syekh Karim semua pun ada terang. Masa tu. Mimpi je tak keluar air mani pun, maka wajib tak kena mandi? Tak wajib. Sebab apa? Syarat mandi itu keluar air mani. Tak keluar air mani? Tak keluar air mani, tak wajib mandi. Itu. Baligh tak? Baligh ke tidak? Sebahagian ulama kata baligh, sebahagian kata tak baligh. Mimpi saja tak keluar air mani. Baligh ataupun tidak? Sebahagian kata baligh sebab dah mimpi tu. Sebagian ulama kata tak baligh lagi kerana syarat mimpi itu kena imna, mana dengan air mani baru jadi baligh. Kalau tak, dia tak jadi lagi. Kita tengok. Al-ma'na an-nasaniyata min alamati bulughis sabiyyi was-sabiyyati. Adapun tanda yang kedua daripada tanda-tanda baligh, baik pada budak lelaki ataupun perempuan, khurujul mani ba'da ikmalihi ma tis'a sinina qamariyatan taqribiyatan falau wasala ilal qasabati summa ada ka'an yumsika zakaruhu inda ihsasihi bihi lam yablugh bihi inda ibn al-hajar wa khalafahu ar-ramliyu. Ni anak sebut tadi. Ni anak sebut tadi. Okey. Kita tengok mimpi saja tanpa keluar air mani. Ni masalah bawah tu. Kita tengok satu-satu lah. Okey. Yang kedua, saya kata makna yang kedua daripada tanda-tanda baligh,
bagi budak lelaki ataupun budak perempuan tu, keluarnya air mani setelah daripada sempurnanya umur dia tu 9 tahun qamariyah. Ikmalihima tis'a sinina qamariyatan taqribiyatan. Ini pun kena bahas agak tu. Dia bukan tahdidiyah. Tahdidiyah tadi pada 15 ya. Kalau 9 tahun ni taqribiyah. Taqribiyah ni maksud dia apa? Jikalah mimpi itu berlaku dalam satu masa yang tidak melebihi 1 kali haid dan 1 kali suci. Yang kita pernah bahas dulu, ingat tak dekat dalam kitab Kanzul Raghibin, mana yang pernah ikut dulu ya. 1 kali haid, 1 kali suci, maksud dia apa? Tidak melebihi daripada 16 hari. Tidak melebihi 16 hari. Contohnya 10 hari lagi nak sampai birthday. Katalah dia punya birthday dia 1 Muharram. Okey, 1 Muharram tu 9 tahun. Cukup 9 tahun. 10 hari sebelum tu, iaitu pada bulan Zulhijjah, pada 20 Zulhijjah. 20 Zulhijjah. Berlaku dia tu mimpi. Berlaku dia mimpi. Keluar air mani. Mimpi dan keluar air mani. Maka adakah itu mimpi dan keluar air mani itu tadi dikira jadi balik? Ya. Sebab masih dalam range 16 hari sebelum daripada cukup. Tepat-tepat. Tapi kalau kata lebih daripada tu, contoh sebulan sebelum birthday, 1 Muharram, 1 Zulhijjah mimpi macam ni tadi, keluar air mani, maka adakah dikira balik? Belum. Sebab lagi sebulan. Dia lebih daripada 16 hari. Itu dipanggil takribiyah tu. Takribiyah. Dia lebih kurang. Lebih kurang tu macam mana? Pada mazhab kita Syafi'i, dia kira 1 kali haid, 1 kali suci. Iaitu 16. Dia ambil 16. 1 kali haid, 1 hari. 1 kali suci, 15. Jadi 1 haid tambah 1 suci, 16 hari. Mana tidak melebihi daripada 16 hari. Kalau lebih daripada 16 hari, maka dia belum lagi dikira sebagai haid. Sebelum. 16 hari sebelum daripada 9. Kalau kata dah 9 dan lebih daripada tu, confirm lah. Itu dah tahdidiyah. Baik. Fala wasala, ni masalah. Jikalah seorang tu budak ni tadi wasala ilal qasabati, iaitu sampai kepada, kalau bahasa sains dia panggil climax. Inzal lah, inzal. Nak bahasa Arab dia. Tapi bukan inzal. Inzal ni keluar air mani tu. Ada terkeluar air mani. Tu inzal. Qasabah ni makna dia mana nak ayat ni puncak syahwat. Payah ayat. Dia sampai kepada puncak syahwat. Summa ada. Kemudian berpatah balik. Mana dia tahan puncak syahwat tu tadi. Seperti mana? Contohnya ada ni seperti dia memegang kemaluannya anda ihsasihi bih, ketika dia merasa puncak syahwat tu dia genggam dia punya kemaluan. Dengan maksud apa? Dia tahan air mani itu daripada keluar. Lam yablugh bihi inda Ibn Hajar, tidaklah dikira balik bagi Imam Ibn Hajar. Khilaf dengan Imam Ramli. Maksud dia, Imam Ibn Hajar, dia syaratkan mimpi tu tadi mesti ada air mani. Kalau mimpi saja tak keluar air mani, maka dikira tidak lagi balik. Tapi pada sisi Imam Ramli, dikira balik. Kenapa? Imam Ramli syarat mimpi saja, dia tak syarat keluar air mani. Tapi Imam Ibn Hajar, dia syarat mimpi dan air mani, beserta dengan air mani, baru dikira sebagai balik. Jadi bolehlah dhabit kat situ. Ada masalah ni memang Tuan Syekh dulu pernah cerita. Ni pun kita dah baca kan. Begitu. Tu khilaf dia lah. Boleh buka dekat dalam kitab Nihayah dengan kitab Tuhfah. Antum akan jumpalah syarahan dia tu. Baik. Itu tanda kedua. Kita pergi satu lagi. Kita pergi satu lagi. Sampai pada LNR dia kan. InsyaAllah lah. Boleh ambil satu tajuk lah ni.
Satu pasal. Nanti akan datang bab ihjar pula. Bab istinja. Okay. Baik. Wal haidu fil unsa li tis'i sinina, dan haid bagi orang perempuan pada umur 9 tahun. Ini tanda yang ketiga. Wal haidu lughatan as-sailan wa syar'an damu jibillatin yakhruju min aqsa rahimil mar'ati ala sabilis sihhati fi awqati makhsusatin. Ni takrif diambil daripada dalam mana? Kalau antum buka dekat dalam kan surah Ghibina itu jumpa. Jumpa ni takrif ni ada kat dalam tu. Yang kita dah pernah daurah awal dulu, ingat tak? Siapa yang pernah masuk dengan? Baik. Adapun haid itu pada lughah ialah mengalir. Seperti mana kalau buka lisanul Arab, qad hadatil wadi. Hadatil wadi maksud dia wadi itu air itu mengalir. Tu sailan. Maksud dia hadat tu ialah haid ni hadat. Haid tu ialah sailan, iaitu mengalir. Wa syar'an damu jibillatin, darah yang tabi'i. Jibillah ni makna tabi'i, darah yang adi. Okey, darah neutral, darah biasa, darah tabi'i. Yakhruju min aqsa rahimil mar'ati, yang keluar daripada dalam rahim perempuan. Uterus wall kalau bahasa sains. Ala sabilis sihah, ketika dia sihat, bukan sakit. Kalau sakit dia kira istihadah. Tapi kita pun dah belajar dah sebab tu. Kadang-kadang ada juga orang yang haid ni dia sampai dia punya sunggugut tu. Sakit nak keluar tu, sakit. Tapi bila dia tengok sebelum ni memang dah suci 15 hari dah. Sakit, tubik darah. Jadi darah tu dikira darah apa? Cukup syarat haid, maka haid lah. Cukup 24 jam. Tapi kalau kata tak sakit pun, darah tak cukup pun 24 jam, tetap juga bukan haid. Tu kita dah faham dah banyak sebelum-sebelum ni boleh kita refresh je lah. Antum dah master dah tu buat tu. Fi awqatin makhsusatin, pada waktu-waktunya tertentu. Pada waktu-waktunya yang tertentu. Tu kita akan syarah lah, ada satu tajuk khas dia nanti sebelum masuk tajuk sembahyang, ada dalam tajuk ni, dalam kitab ni. Pada waktunya tertentu, ada minimum dia, ada maksimum dia, ada kebiasaan dia. Baik haid, baik nifas, baik pada suci. Istihadah dia tak ada minimum maksimum. Istihadah tak payah cari lah minimum maksimum. Tak ada. Yang penting dia istihadah ni darah selain haid, selain nifas, maka istihadah. Al-ma'na an-salisata, sesungguhnya yang ketiga, min alamati bulughis sabiyati. Ini khas untuk perempuan saja. Daripada tanda-tanda balik perempuan, budak perempuan, antahidha ba'da an tamdhiya 'alaiha 9 sinina qamariyatan taqribiyatan. Boleh bulatlah kata taqribiyah tu. Itu berlakunya haid, keluarnya darah haid ni tadi setelah daripada berlalunya umur dia itu 9 tahun qamariyah lebih kurang, taqribiyah. Ini kita dah syarah tadi. Fala yadurru nuqsanu ma la yas'u haidan wa tuhran wa huwa ma duna 16 yawman. Syekh dah syarah itu. Tidaklah yadur, tidaklah bagi mudarat, makna tidak memberi kesan. Nuqsanu ma la yas'u haidan wa tuhran. Fala yadurru nuqsan. Dia nak bagi maksud macam ni. Kalaulah darah tu keluar tidak lebih daripada 16 hari sebelum daripada umur 9 tahun, maka masih juga dikira sebagai darah tu ialah darah haid, maka dikira juga jadi baligh. Tetapi jika darah itu keluar lebih daripada 16 hari sebelum umur dia 9 tahun tepat-tepat, maka darah itu dikira sebagai bukan darah haid. Maka jika dikira bukan darah haid, maka belum balighlah budak tu tadi.
Okey. Dia faham itu makna fala yadurru nuqsanu tu. Tu. Wallahu ta'ala a'lam.